Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat some introduction to Adobe After Effects. Okay, so siapa yang tak familiar dengan After Effects ni, After Effects ni something, dia macam satu combine software, satu software yang combination between Premiere and juga Photoshop. Sebab so kat sini kalau Premiere tu something yang kita boleh just edit the video card and then kita cantum-cantumkan everything kan. Tapi dekat sini dia lebih advance sikit sebab kita boleh create some effects dalam ni. Buat visual effects, sound effects pun kita boleh adjust sikit. Buat montage pun boleh dalam ni. Tapi kebanyakannya dia boleh buat 2D effects lah. 3D boleh buat juga, tapi dia ada kena ada some plugins yang kita perlu ada untuk membolehkan dia baca the 3D file, element 3D kalau tak salah saya nama dia. Okay, so jom kita start. Bila kita buka After Effects, so dia punya interface dia macam ni. Belah kiri ni tempat yang mana kita akan import every single media yang kita ada dalam ni. Dia akan appear kat sini, dia letak kat nama projects. And effects control ni akan dia akan ada some list kat sini kalau kita ada apply some effects dekat situ. Contohnya kita ada apply blur ke, kita ada apply color corrections ke, atau ada buat add noise ke. So benda-benda tu semua dia akan list down kat sini supaya kita boleh control dia punya ability untuk setiap satu benda yang kita dah apply tu. Alright. Ni render queue. Render queue ni bila kita dah render out, dan ada dia punya setting lah kat sini yang kita akan itu nanti benda last sekali kita akan cakap. Okay, lepas tu kita bagi kepada None. None ni tempat yang mana kita sebenarnya ni dia punya timeline lah. Timeline dia berbeza dengan Premiere. So Premiere tu kita boleh letak beberapa footage dekat satu line kan. Tapi dekat dalam After Effects kita boleh buat dia by layer je. So kalau ada 2-3 foto dekat 2-3 video dekat dalam ni, so video pertama akan duduk dekat first, dan video kedua akan duduk dekat yang second, and then yang video ketiga akan duduk dekat third layer. So kita kena susun dia macam tangga lah. 1, 2 dan 3 macam tu. Alright, so apa-apa yang kita import masuk, kita drag masuk ke sini, dia akan appear dekat sini. Okay, so cara kita nak sebelah ni pula ialah dia punya effects and presets. Okay, kita boleh import segala jenis, kita boleh apply segala jenis presets ataupun effects dekat sini pada kita punya footage ataupun image yang kita buat masuk. Ataupun satu lagi cara adalah dengan pergi ke kawasan ni. Okay, kalau kita dah tahu nama dia apa, contohnya saya nak apply blur, so kita boleh terus type and then dia akan terus dekat sini lah. Kalau kita rasa kita tak ingat nama dia dan nak kena go through one by one kat sini pun boleh cari kat sini juga, tak ada masalah pun. Okay, so kita nak try import all the projects. So ada dua cara, sama ada kita double click dekat sini ataupun kita pergi dekat sini. So saya akan bagi material ni dekat tempat biasa, dekat dalam Google Drive, and awak boleh buat dengan cara awak drag the whole thing. Kita masukkan dulu semua sekali, drag the whole thing except for sound dulu. Okay, so kita masukkan dengan cara macam ni pun boleh. Ataupun kalau kata tak nak cara tu, kita boleh double click. Ataupun dengan cara kita double click and tekan shift pada atas, tekan shift and then kita dekat sini. Okay, import. Okay, tekan shift tu supaya dia boleh select daripada atas, tekan shift dan ambil pilih bawah, dia akan select the whole thing. Kita tekan import pun boleh juga dengan cara ni. Okay, mana sound, dia tak import masuk sound. So sound kita masukkan ya. So kita ada sound satu. Okay, kita nak test masukkan video dulu. Okay, sebagai contoh saya masukkan satu video Sam_Tino_Hill. So katalah saya masuk, kita ambil ni lah, Tino_Race ni kan. So saya drag je masuk kat sini. Okay, lepas tu kalau kita nak tekan play, kita boleh tekan spacebar ataupun kita tekan kosong dekat keyboard. Kosong ni untuk RAM preview.
So RAM preview ni dia akan hijaukan dulu ni, dia macam pre-render lah. Dia pre-render dulu everything, dan baru kita boleh tekan play. Kalau graphic card tu tak power, kadang-kadang bila kita tekan spacebar dia akan macam jump tau, dia punya animation dia. So dia jadi macam dia macam stuck macam tu. So awak boleh tekan kosong lah dekat keyboard, ataupun awak boleh pergi ke mana RAM preview Okay, dia dekat composition, dia pergi dekat preview, dia dekat play current preview. Kalau dulu nama dia RAM preview tau, RAM preview. Okay, so tu dua cara, dekat ketekan kosong boleh ataupun pergi dekat situ. Okay, so itu salah satu cara untuk kita play. Satu lagi benda yang penting, kalau katalah the resolutions quite big and then your PC atau laptop tu dia tak cukup power untuk run benda ni. Sekarang ni file yang Tino ni dia kecil, so tak ada masalah nak display lah. Tapi bila awak bermain dengan size file yang besar, ataupun dia panjang, dia punya duration dia of the video tu panjang, dia akan ambil masa lama untuk dia nak proses the pre-render ni, nak bagi dia hijau. So salah satu cara nak kurangkan ialah dengan pergi ke sini, kita kurangkan dia punya preview ni, kita ambil kepada half ataupun third. Maksudnya dikurangkan resolution daripada, katalah ini full HD kan, 1920 kali 1080. Kalau kita buat dia half, dia akan baca as 960 kali 540. Kalau kita ambil third, dia akan baca sebagai 640 kali 360. Okay, so itu yang buatkan dia akan cepat sikit render lah. So kalau PC awak power, awak nak preview full, tak ada masalah lah. Cuma bezanya kalau kita ambil third ni, gambar dia akan jadi sedikit pecah. Kalau kita ambil full ni, dia akan clean. And then kalau kita ambil third ataupun fourth, dia akan jadi gambar tu pecah. Okay, so saya ambil half pun dah okay dah. Alright, so kita apa lagi kita perlu tahu dalam tu? Saya suka and saya nak, kalau boleh korang try untuk hafal shortcut key yang ada dalam ni. Ada beberapa benda yang kita kena tahu. Sebagai contoh, kalau katalah saya nak buat video ni bergerak daripada off screen, and then dia masuk, dia enter frame, and then dia duduk balik dekat the center of position ni. So katalah sebelum tu saya nak bagi tahu, nak tunjuk contoh macam mana kita nak check berapa resolution untuk video ni yang kita import masuk ni. So cara dia pergi compositions and then pergi ke composition setting. Okay, ni benda awak kena tahu juga. So size video ni ialah 1280 kali 720. Once kita drag masuk, contoh yang tadi kita masukkan Tino Race ni, tadi kan tak ada kan video. Okay, tak ada video. So kita drag je masuk kat sini, dia akan baca and setting automatic mengikut video yang kita masukkan kat dalam After Effects. So nak tengok setting dia, kita boleh composition and pergi ke setting. So size video adalah 1280 kali 720, and dia pakai frame rate 23.976. Okay, katalah you guys rasa nak ubah dia punya size of resolution, contohnya kepada nak size yang lebih kecil. Katalah saya nak buat tukar kepada 640 kali 360 lah. Okay, katalah saya pilih size tu, and then pixel aspect ratio, make sure pilih square pixel. Frame rate saya nak maintain, and the duration pun saya nak maintain, dan saya tekan OK. Okay, so size dia sekarang ni dah jadi a bit small lah, dia punya composition. So ini kadang saya panggil dia sebagai com. Kalau saya cakap com means awak kena refer kat kawasan ni. Okay, so kalau kata saya nak resize dia, untuk size, untuk scale the video, kita tekan S. Okay, tekan S untuk scale the video, and then kita boleh resize dia. Okay, kalau katalah awak nak betul-betul dia terus fit to screen without changing the scale punya value kat sini macam ni secara manual, awak boleh pergi ke Control Alternate F. Okay, tekan Control Alternate F untuk fit to screen. Ataupun kalau awak tak ingat dia punya shortcut key, kalau tak lupa nak tekan Control Alternate F tu, awak boleh pergi ke
Right click on the composition, pergi ke transform, ambil fit to com. So itu satu cara untuk awak scale the position, the video, the footage yang ada. Okay, itu untuk scale. Kalau awak nak alihkan, ni scale besar kecil. Kalau kita nak alihkan, kita tekan P untuk position. So ini tempat yang mana kita boleh alihkan kiri dan kanan video. Kalau kita tekan shift sambil kita alihkan, dia punya the distance dia bergerak tu akan jadi lebih jauh. Satu benda yang pasal video ni, kalau awak nak zoom com ni, awak nak zoom out atau zoom in, awak just pakai middle mouse dan awak scroll up and down untuk nak besarkan dia punya size ataupun nak kecilkan. Ni untuk awak punya keselesaan mata lah. Kalau awak rasa nak tengok lebih detail dekat sikit, awak boleh zoom macam ni. Kalau rasa nak tengok secara penuh, dan awak boleh zoom out. Okay, nak gerakkan com kiri kanan, tekan middle click, and then awak boleh gerakkan kiri kanan atas bawah. Okay, so itu satu cara. Macam tadi saya cakap, untuk position kita tekan P untuk position, Penang tekan position, kita boleh alihkan. And then kalau kita tekan shift, kita boleh gerakkan kiri kanan atas bawah macam ni lah. Okay, yang ni X dan ini Y, sama juga. Dia mana-mana software pun akan pakai benda yang sama. Kita ada X and Y. Alright. Kalau kita tekan R untuk rotations, so boleh rotate the video macam ni. Okay, and then kalau kita tekan T untuk opacity. So awak nak buat fade in atau fade out, dan kita boleh buat macam ni lah. Okay, kita main dengan value dia. Okay, apa lagi yang awak perlu tahu? Tak apa, so far kita try ingat tu dulu. Kita ingat scale, dan kita ingat P, dan juga kita ingat T. Ini benda yang kita akan kerap pakai lah. Kalau katalah saya lupa, saya tak ingat lah shortcut key untuk opacity apa dia, awak just boleh tekan je drop down the arrow button, tekan transform, dan ada dekat sini. Okay, anchor point, tekan A. Macam hari tu saya ada explain dalam untuk video primer kan, apa itu anchor point. Anchor point ialah anchor point. Dia punya apa, panggil macam pusat control dia lah. So kalau kata saya tekan R untuk rotate, dia akan berputar mengikut bahagian tengah ni. So kalau kata saya alihkan the anchor point ni, saya alihkan dia, katalah saya alihkan dia ke ni. Okay, so kalau saya tekan R, saya rotate, dia akan rotate ikut anchor point tu punya position. Okay, so saya Ctrl Z balik untuk dapatkan dia punya back to normal balik. Mana jiran saya? Okay, so apa lagi yang kita perlu tahu? Macam mana kita nak keyframe, kita nak add animations dekat video kita. Kalau kita nak buat macam saya cakap awal tadi, kita nak masukkan dan kita daripada off screen, dan dia nak enter frame ke bahagian tengah. So katalah saya nak dia berada di position ni, untuk dia, saya tekan P untuk position. Ini tempat yang mana kita nak dia maintain. So saya key in dulu, and then pada awalnya kita nak dia off screen. So ini awal dia punya the first frame of the video. So saya just drag dia ke kiri. Okay, dan saya off screenkan dia, and then kalau kita tekan play sekarang, so dia akan terus masuk ke tengah. Okay, sekali lagi saya tunjuk kalau ada yang terkonfuse dengan cara saya tadi. Okay, first sekali kita kena make sure kita tekan gambar stopwatch ni. Stopwatch ni untuk kita keyframe. Kita tekan stopwatch, dan dia akan ada create satu diamond button dekat sini. So diamond button tu means ada keyframe yang kita dah add dekat situ. So kalau kata saya nak buat dia keluar pada permulaan, so saya drag yang line warna biru ni, drag pergi ke permulaan, and then kita drag dia keluar. So yang second time kita dah tak perlu tekan dah the stopwatch. So dia akan automatic key in kan untuk kita. Okay, kita just move the video ke position yang kita nak, and then kita boleh terus tekan play. Tekan kosong kat keyboard atau space bar, kita boleh tengok dia punya animation lah. Okay,
Kalau kata awak rasa macam nak slowkan lagi, dan awak boleh alihkan je dia punya button ni, dia punya yang diamond keyframe ni awak boleh alihkan, dan awak boleh alihkan ke belakang. So bila kita play kan dia akan jadi lebih slow lah. Okay, animation, basic animation. Lagi panjang jarak antara dua keyframe, dia akan jadi lagi slow. So lagi dekat, dia akan jadi lagi laju. So ini awak punya, ni terpulang kat awak punya ni lah, taste awak nak dia laju macam mana. Okay, so katalah saya dekat in the middle, in between keyframe ni, dua keyframe ni. So katalah saya add another keyframe over here, dan kita boleh nampak dia bergerak macam ni. Okay, dia akan combine, tapi nampak pelik lah, so saya delete je. Alright, so kalau kata saya nak combine dengan benda lain, sebagai contoh saya nak buat dengan scale pula, so saya boleh tekan S and then saya keyframe, and then bila panggil masuk, saya nak dia besar sikit, and then kat ujung saya nak kecil balik, jadi 50 kan. Okay, so dia akan jadi macam ni, besar, lepas tu dia kecil balik. Memang kelakar, tapi saya just nak tunjuk je yang kita boleh combinekan dua-dua. Okay, kalau kita control ni, dia akan membesar secara radius dia sama, kiri dan kanan. X, Y dia akan bergerak serentak lah. So dia akan maintainkan the ratio. Tapi ada masanya ada masanya kita nak control by individually. Means kita nak control X ataupun kita nak control Y je. So awak boleh, dan chain button ni awak boleh offkan dia. So kat sini kita boleh control secara individu lah. Tapi kalau size video ni jarang lah kita buat macam ni. Selalunya kita buat macam ni kalau ada time motion graphics, ada certain object kita nak squash and stretch kan dia, dan kita boleh main dengan boleh kita offkan the chain button. Okay, so tu cara dia. Okay, so katalah dekat penghujung ni saya rasa saya nak buat dia fade out. Dekat sini saya nak buat fade out, so nak pergi ke opacity, tekan T, and then kita tekan opacity ni, tekan dia punya stopwatch, pergi ke hujung, dan saya nak dia kosong. Okay, so dia akan automatic untuk tu. Then saya tekan play. Okay, kalau katalah awak rasa nak cancel, nak buang the keyframe, dia ada dua cara nak buang keyframe. Sama ada awak boleh select macam ni dan awak buang, tekan delete dekat keyboard, ataupun satu lagi cara untuk buang, awak just klik je balik dekat stopwatch. So once awak klik balik je, dia akan delete the whole thing. Even though ada hundreds of keyframe dekat sini, dia akan terus deletekan semua screen untuk awak. So kena tahulah awak nak delete the whole thing ataupun nak delete certain parts je. So kalau kata nak delete certain parts, ini nak keyframe secara manual So kalau awak nak add keyframe secara manual, awak boleh klik kat situ. So kalau kata kita nak delete the keyframe untuk certain parts, so cara dia ialah dengan, katalah ni saya buat ni contoh je. Katalah saya nak delete certain keyframe, so saya just select kat bahagian tengah ni sebagai contoh. Saya tekan salah. Apa dia? Opacity kan ke scale. Okay, katalah dekat sini saya nak delete tadi. Okay, just delete je dia punya keyframe, tekan delete. Okay, kalau awak terselect sekali dengan dia punya ni, memang dia akan delete sekali lah. Okay, so kalau kata nak delete the whole thing, kita just klik dekat stopwatch ni. Okay, saya control Z balik. Okay, so kalau kata kita ada pakai huruf U, dan kita ada pakai huruf T untuk opacity, dan kita ada buat juga keyframe untuk position, dan juga kita ada keyframe kan untuk scales. Kalau awak nak appearkan the whole keyframe yang kita pakai untuk that particular footage, awak just tekan huruf U untuk appear the whole thing yang kita dah pakai. So apa-apa position ke, scale ke, opacity ke, anchor point ke, ataupun apa-apa effect yang awak ada pakai keyframes, awak ada add some keyframes, awak nak appearkan dia, awak just tekan U. So ini salah satu cara untuk kita tahu orang tu ada pakai ke tak any animation dekat dia punya footage tu. Kadang-kadang kita tak tahu, lagi-lagi bila ada banyak
ada thousand of layers. So, kita tak tahu dia ni ada animate ke tak dekat footage ni, ataupun digerakkan di kamera. So kadang-kadang dia confuse tau. So cara nak tahu ada ke tak animation tu, awak just tekan U. Kalau apa ada dia keluar benda ni, then means ada animation lah. Tapi kalau awak tekan U dia tak keluar apa-apa, means dia tak ada apa-apa, apply apa-apa animation dekat footage tu. So itu je cara untuk kita tahu seseorang tu dia pakai ke tak. Maksud saya seseorang tu kalau awak ada receive another file from your friends ke, atau awak punya klik masa awak kerja ke, kadang kita kena take over kerja dia kan. Kadang kita tak tahu cara orang bekerja. Cara orang bekerja ni lain-lain. Cara dia organize all the file tu dia berbeza dengan setiap orang. So untuk kita check benda tu, kadang-kadang awak perlu tahu benda-benda ni lah. Alright. So katalah saya dah tak nak pakai, so saya just delete lah semua sekali. Alright. So itu basic untuk awak faham macam mana nak buat, nak tahu guna position, scale, opacity, and tekan U untuk pick all the keyframes. And ada lagi benda lain awak kena tahu pasal W, and ada lagi lah shortcut key yang lain yang tu. Tapi along the way tu kita saya akan beritahu satu persatu lah. Okay, yang ni mungkin very basic one yang awak kena tahu, and kalau boleh kita hafal benda tu. Okay, kita nak buat satu animation, simple animation. Kita nak buat satu kereta bergerak daripada kiri dan kanan. Kita nak animate dia. Okay, so benda ni sebenarnya boleh buat je dalam Adobe Animate pun boleh buat. Cuma saya try untuk tunjuk cara ni pasal kita nak belajar basic setup dalam dalam After Effects. Okay, so kita nak buat satu new composition. So awak pergi ke composition. Kalau awak kata dah ni cara untuk kita setup manually. Kita nak buat composition baru. So ini composition, new composition. Maybe kita boleh letak animate underscore car. Lepas tu dia punya width dia kita nak letak 1280 kali 720. Okay, dan square pixel. Yang ni kita buat dalam maybe 24 frame. Resolution tak apa, kita biarkan. Half duration maybe kita letak dalam ini milliseconds, ini second, ini minute, and ini hour. Okay, ini jam, minute, saat, ada milisaat. So kalau kita pakai 24 frame, dia akan bergerak kat sini naik sampai 23. Masuk 24, dia akan naik 1 saat lagi. Lepas kalau kita ambil 29 frame per second, dia akan milisaat dia akan naik sampai 29, 28. Masuk ke 29, dia akan tukar ke 2. So itu beza dia, apa gunanya milliseconds ni. Okay, so duration of the video maybe saya nak buat dia maybe dalam, kita buat dalam 10 second tu cukup kot. Dan kita tekan OK. Kalau nak betul-betul 10 saat, so kita kosongkan belakang tu dan tekan OK. So ini dia punya video dia. Zoom up sikit. Yang ni Thinorize tadi tu yang kita pakai, saya dah delete lah, lupa. So kalau kata awak tak nak pakai dah, awak boleh delete je. Tapi kalau nak pergi balik kepada ni, awak boleh tekan dekat composition dia, still ada kat sini. Ni composition yang ada gambar hijau dan merah ni nak logo untuk composition. So kalau ada ni maksudnya kita ada 2 composition lah sekarang. Okay, so sekarang ni saya nak pakai animate car punya composition. Okay, so sekarang ni saya nak import masuk saya punya wallpaper. Okay, saya drag masuk wallpaper saya. So wallpaper ni quite big lah. Size dia rasanya 3000 lebih kot size ni. So saya scalekan dia, ataupun boleh tekan Ctrl Shift F. Okay, tapi nanti dia akan distort sikit pasal dia punya ratio dia tak sama. So kalau boleh kita just scale secara manual lah, bagi dia fit. Okay, ada watermark pula. Ni saya ambil kat internet ni. Okay, so ini dia punya background dia. Okay, so background ni tak ada apa-apa animation, so dia akan static je lah. Okay, lepas tu kita nak cari pula car.png. Kenapa PNG? PNG ni sebab dia ada alpha channel kat bahagian belakang. Okay, kalau awak nak awak ada image kan, sebagai contoh awak ada image dekat dalam, awak jumpa dekat internet, awak ada gambar boat lah sebagai contoh. So kat gambar boat tu ada background, and then awak nak just boat je, so awak terpaksa masking lah all the boat. So boat punya body tu awak maskingkan dia, awak buang the background, then awak nak masukkan boat tu kat dalam
artifacts untuk awak animate dia berjalan atas air. So untuk awak membolehkan awak save dia, ada alpha channel untuk awak compose dia dalam After Effects. Nak letak dia image lain kat bahagian belakang, awak kena save as, dia awak save sebagai PNG. So PNG ni dia punya size dia quite small, selalu sebagai PNG je. Tapi kalau awak nak maintain the quality of this, the image tu, awak tak nak ada drop quality langsung, awak boleh save as sebagai tagar file .tga. Okay, tagar ni the best format lah untuk ada alpha channel. Tapi selalunya saiz dia akan besar gila lah. Kadang-kadang makan megabyte jugalah untuk satu image. Kalau saiz dia Full HD, selalunya dalam satu image lebih kurang dalam 1 ke 2 megabyte. Tapi itu baru satu image kan. Kalau awak save banyak, ada thousand of image, so dia akan makan awak punya space tu banyak lah. So pada saya, kalau setakat just nak buat kerja macam ni, sebab awak bukan nak pergi ke production level pun, nak untuk buat movie ke apa pun, so save as PNG pun dah should be okay dah. Okay, so car.png kita import masuk, kita letak layer atas. Kalau awak nak buat layer bawah, please diduduk kat bahagian belakang tu. Ni basic knowledge lah, kalau sepatutnya korang dah tahu ikut benda ni, pasal apa ni, dah pernah baca Photoshop kan. So Photoshop dengan ni lebih kurang jadi punya cara dia. Okay, so kita letak bahagian atas. Lepas tu kita nak masuk dia punya tayar dia. Kita ada back dengan front. Mana front aku? So kita masukkan back dulu. Okay, dan kita positionkan dia. Kita boleh positionkan secara manual kat sini. Okay, lepas tu mana front? Ada. So kalau kata tak jumpa kan, ada banyak gila file yang awak masuk ni. Awak masuk terlalu banyak file, so kalau kadang tak jumpa, awak boleh just search dia kat atas ni, kalau awak ingat nama dia lah. So kita tekan front, and then kita letak dekat atas dia, and then kita boleh letak ke bahagian hadapan. Okay, lepas tu kita nak try rotate, nak test dulu rotate. Dia rotate cantik ke tak cantik ni. Tekan R, kita boleh test untuk rotate. Oh, cacat tu tayar ni, sebab dia punya yang bola ni tak tahu tengah kan. Apa bola pula, rim dia ni tak duduk tengah. So bila rotate tu nampak kelakar, nampak macam tayar pancit. Tak apalah, boleh lah tu. Okay, so rotate, tekan R untuk rotation. And apa beza yang kosong ni dengan yang ni? Yang ni untuk tukar dia degree dia saja. So awak boleh pergi ke maksimum 360. Kalau awak cecah 360, dia akan jadi kosong balik. Okay, so apa beza dia? So ini kalau awak nak spesifik degree yang pergi lah. Sebagai contoh, kita nak dia pusing 270 darjah. Okay, tapi kalau katalah awak nak ada pusing unlimited, nak pusing banyak-banyak kali, bukan unlimited, nak pusing banyak-banyak kali, awak boleh tukar kat sini je, kat bahagian depan ni. So saya keyframe dulu yang kat first frame, saya pergi ke last kali, ke saat yang ke-10, dan kita tukar kat sini. Contohnya saya buat dia 10 means dia akan berpusing sebanyak 10 kali. 360 darjah jauh, dia akan berpusing sebanyak 10 kali. 10 kali rotation lah ibarat dia. So saya tekan play, saya tekan kosong, dan dia akan bergerak selaju tu lah, dia akan bergerak. Okay, so saya mungkin nak tambah lagi, mungkin saya rasa slow sangat, saya tambah maybe dalam 13. Okay, so saya make sure dia bertindih kat tempat yang asal. And then kita, untuk awak make sure dia duduk dekat atas keyframe tu, supaya dia keyframe tak overlap kan, awak kena tekan shift. Sebagai contoh, saya letak keyframe kat sini, and then tiba-tiba saya rasa nak betulkan balik kat keyframe ni, saya nak tukar dia punya value dia. Awak jangan just drag and agak-agak tau. Kadang-kadang dia tak tepat. So untuk kita betul-betul duduk kat atas keyframe yang sama, kita tekan shift, drag yang warna biru ni, and then dia akan snap. Dia akan snap terus kat situ. Tekan shift, and then awak gerakkan, dia akan automatic snap. So kat sini baru awak boleh ubah. So dia akan make sure benda tu betul-betul duduk kat atas tempat tu. Kalau awak main agak-agak so ada possibility untuk dia berada di sebelah dia. Tengok saya ubah. Yang ni dia awak boleh nampak lah. Tapi kalau katalah length of the video tu panjang, ada kemungkinan dia akan berada terlalu rapat sampai awak tak perasan sebenarnya dia ada dua keyframe yang bertindih. So bila kita zoom in kat sini, kita zoom,
dan baru kita nampak yang rupanya ada 2 keyframe kat situ. Okay, so make sure bila ada nak buat perubahan animation ke apa, awak kena tekan shift and then awak drag ni, bagi dia snap dulu dan baru ubah dia punya value dia. Okay, so yang ni saya dah nak pakai, saya delete je. Tadi kita pakai 13 kan. Okay, so kita akan buat benda yang sama untuk rotation juga. So tekan keyframe, pergi ke ujung and then kita naikkan rotation ni kepada 13. So bila saya play, dia akan jadi macam ni. Kadang kita mengada tiba rasa laju pula, so saya tekan value 10 lah. Alright, so sekarang ni kita dah ada dia punya animation pergerakan tayar dia. Okay, kalau ikutkan sekarang ni kita dah boleh gerakkan dia daripada kiri ke kanan, daripada off screen, lepas tu kita masukkan dia sampai dia daripada off screen masuk enter frame, lepas tu dia off screen balik kat belah kanan. Okay, itu kita dah boleh buat sebenarnya benda tu. Tapi sebelum kita buat benda tu, saya rasa kita kena create satu benda yang agak penting juga, which is kita nak buat dia punya shadow dia. Sebab kalau sekarang ni kalau tengok waktu tengah hari kat belakang tu kan, so sepatutnya akan ada satu shadow lah. In fact sebenarnya bila ada sesuatu objek dekat atas lantai atau atas tanah, dia mesti ada contact shadow kita panggil, supaya dia tak nampak floating lah. Okay, so untuk buat benda tu kita kena create another layer. Kita kena copy and duplicate the layer ni. Car ni kita kena duplicate. Sebelum tu, cara kita nak rename file saya selalu rename file saya supaya kita boleh buat kerja secara organized. Mungkin sekarang ni yang kita tengah buat ni, dia punya jumlah file tak banyak, tapi once awak buat some motion graphics apa, dia akan ada lebih kurang ada beratus-ratus layer kat sini, yang jenis yang complicated ni. So awak kena tahu macam mana nak make sure benda tu organize dengan baik. Okay, so cara untuk kita rename file, jangan double click. Selalu kita double click kan untuk kita rename file. Awak boleh tekan enter dekat keyboard dan kita boleh renamekan dia sebagai ini. Seperti kita buat ni background, ataupun boleh letak BG dekat sini, biarkan sebab kita dah rename tadi. So kita nak duplicate dia, Ctrl D. So bahagian bawah ni kita nak renamekan dia sebagai shadow. Tekan enter, shadow. Okay, so di atas kita maintain kan. Kalau kita tengok kat sini kalau kita tengok dekat sini, mode ni kita ada boleh tukar normal apa semua kan. So kita tak payah, tu nanti saya akan tunjuk kemudian. Cuma bila kita tekan F4 kat keyboard, bukan tekan F dengan 4, tekan F4 yang ada atas sekali tu, F1, F2, F3, F4 tu, tekan F4 kat keyboard. So bila kita tekan F4, kita ada few things kat sini. Sini kita boleh apply shadow, motion blur, yang ni kita boleh ada adjustment layer lah. Dan last kali ni kita ada 3D layer. So 3D layer ni awak kena on kan dia. So apa effect dia? So sekarang ni kita ada X dengan Y kan. So kalau saya tekan P untuk position, kita ada X dengan Y. Tapi once kita buat 3D layer, so dia akan keluar yang macam dalam Max ataupun Maya, panggil sebagai axis. So sekarang ni kita boleh control X, kita boleh control X warna merah ni, Y untuk warna hijau, dan kita ada boleh yang baru yang boleh control sekarang adalah Z depth. So Z depth ni tujuan dia untuk bagi position depan dan juga belakang. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak rotatekan dia jadi 90 degrees. So jadi macam flat dekat atas tanah, atas surface. So kita kena tekan satu button yang dekat atas keyboard, tekan W. So bila awak tekan W ni macam rotation, tapi yang rotation dia purposely untuk axis ni. So kalau dia punya shortcut, dia kalau lupa shortcut key tekan W, awak boleh pergi ke sini. Dia tulis situ rotation tool. Dia berbeza dengan R tadi. R tadi rotation yang macam kita rotate dia object, tapi yang rotation tool ini untuk kita rotate dia punya axis dia. So untuk kita rotate, kita tekan W. Lepas tu kena make sure bila kita nak rotate pakai X, awak kena pergi ke tempat tu dekat exact position X tu, biar dia tukar jadi X. Kalau kita nak rotate Y, kita pergi ke arrow dia, biar dia bertukar jadi Y, dan baru awak boleh start rotate. So dia akan rotate macam ni. Okay, so kalau sekarang kita nak rotate dia ke tanah, so kita pakai X, make sure jadi X. X tu memang automatic akan tukar sendiri once awak dah mouse over atas. So bila jadi X je, dan awak start rotate.
Okay, just make sure dia jadi lebih kurang lah dalam 90 degrees macam tu. Dia punya perspektif dia jadi macam ni. Okay, lepas tu kita nak move down. So nak move down, tekan V, Van. So V tu selection tool lah, macam dalam Premiere juga. Kita tekan V dan kita turunkan sikit ke bawah, kat atas tanah. So make sure dia jejak lah dekat situ. Okay, so kalau saya tekan play, so dia macam ni. Okay, so obviously shadow dia tak macam tu lah, warna hijau kan. So kita nak biar dia solid black. So kita akan start to apply some effects. Dekat awak punya layer shadow, pergi effects, dia pergi ke color corrections, dan kita ambil tint. Dia third last, ambil tint. So once awak dah ambil tint, dia akan ada keluar kat sini. So dia jadi black and white untuk shadow awak. Make sure dekat shadow layer. Lepas tu map white tu kita ambil color black juga. Right. So dia akan jadi pure black lah. Kalau kata rasa nak opacity down sikit, awak tekan T dan awak boleh main dengan opacity dia. Okay. And kalau awak rasa nak letak some blur, awak boleh color correction blur and ambil Gaussian blur. Dan kat sini kita boleh letak some blur sikit lah. Alright. Okay, so sekarang kita dah ada shadow dan juga kita dah ada satu pergerakan layar dia. And then sekarang ni baru saya nak gerakkan dia kiri ke kanan, pada kiri ke kanan, betul lah. Okay, tekan shift dan select the other one, car dengan shadow, tekan P. Okay, so make sure dekat first frame. So saya keluarkan dulu, kita keluarkan dulu. Okay, lepas tu saya tekan play button, add keyframe, and then pergi ke hujung sekali dan kita gerakkan dia. Tekan shift kalau awak nak gerakkan dia dengan kadar yang cepat. So saya gerakkan dia hujung sikit, jauh sikit. Ui, jauh sikit kau. Okay, so bila saya tekan play, tekan kosong, so dia akan bergerak macam tu. Alright. So itu basic animation yang kita dah buat. So kalau katalah awak nak add another elements, okay, awak nak add something elements, contohnya saya ada bagi korang rumput rasanya. Ni hilang clear kan, supaya kita boleh cari balik yang lain. Mana? Ni matahari. Ada matahari. Tapi dah ada matahari. Alamak. So kalau kata korang ada background macam ni kan, ada what? Ni tiba ada korang malas nak hilangkan yang warna putih ni. Basically sepatutnya kena masuk Photoshop dan awak kena clearkan lah ni. Nak pakai ni je Magic Eraser tu, awak boleh je hilangkan terus, tak payah nak mas satu-satu pun tak apa. So kalau katalah cara malas, ni malas punya kerja lah ni, awak tekan F4 balik, pergi ke mode dan awak ambil rasanya add kot. Bukan add, multiply. Tapi buruk lah dia jadi macam ni kan, dia hilangkan tu. Bila jadi overlay tak boleh. Saya rasa multiply tadi kot dia punya tu. So dia akan hilangkan bahagian putih tu. Tapi dia basically akan affected the colours jugalah. So dia jadi macam malap sikit kan. So nak selamat, nak cantik, awak kena buat benda tu dalam Photoshop lah, untuk hilangkan dia punya putih tu. So saya ni sedikit sorry, sebab kita dah hadir pun matahari kat belakang. Saya nak cari rumput saya. Rumput mana rumput? Rumput grass. Okay, so kita letak bahagian depan. Okay, mana? Okay, so sebabkan grass tu besar gila, so awak boleh kecilkan sikit. Dia ada tapi dia besar. Kita move. Kita gerakkan ke atas sikit. Okay. And kalau logiknya, kalau objek yang dekat dengan kamera, dia akan jadi blur lah. So kita boleh letak some effects. Kita letak Gaussian blur. So mana-mana yang the last effects yang kita pakai sebelum ni, dia akan appear ke atas ni. So kalau katalah sebelum kita dah pakai Gaussian blur, dia akan ada atas ni. Kalau kita sebelum ni pakai tint, dia akan ada atas ni tint. Dia nak bagi macam memudahkan kita cari benda yang kita buat pakai tadi. Saya sakit tekak sebenarnya. Suara macam nak hilang. Kita ambil Gaussian blur. Lepas tu kita apply dia punya blur sikit lah. So dia macam create some depth of field macam tu kan. Okay. So blur tu awak kena main sendiri lah. Awak punya level mana, macam mana awak nak buat dia blur tu terpulang.
Okay, so kita dah ada ni. Lepas tu mungkin kita boleh apply lagi. Another thing yang kita boleh apply, kita letak yang ni, bagi macam filem lama sikit. So kita besarkan sikit, blow up the size. Yang hitam tu saya rasa macam saya tak nak, so saya just off screen kan dia. So size dia lebih kurang dalam 200% macam tu. Lepas tu kita mode dia, kita mungkin ambil apa, multiply. Okay, kalau rasa kuat sangat, boleh mungkin tukar kepada benda lain pula. Add, tak boleh add, multiply lah kot. Overlay boleh. Overlay dia akan cerah tu. So kita tekan multiply. Kalau rasa terlalu kuat, tekan T opacity dan kita drop downkan sikit. So dia tak terlalu sangat lah. Okay, at certain level dia akan mati pasal video ni sampai 5 seconds je. Okay, so awak boleh Ctrl D, duplicate, tekan shift, drag ke belakang, dan dia akan snap satu frame last kali. So dia akan snap kat situ. Kalau awak betul-betul nak, awak zoom sikit. So dia okay, so sampailah ke belakang ni dia akan play. Okay, selalunya kalau saya copy macam ni, saya akan merge kan lah, pasal saya tak suka tengok dia banyak benda yang sama. So saya tekan dua-dua, shift select, tekan Ctrl shift C untuk precomp, ataupun pergi ke layer, ambil precomp bawah sekali. Ini kita ambil, letak dia sebagai film effects. Okay, sorry, multiply. Okay, itu satu. Saya rasa ini benda yang dah kira final lah ni. Apa lagi yang kita boleh buat? Apa lagi rasa yang kita boleh buat? Okay, katalah awak rasa macam nak tukar balik color kereta ni. Hijau tak berkenan, nak color pink lah. So macam saya cakap tadi, bagusnya pasal precomp ni kita boleh access balik benda yang kita dah comp kan tu. So awak just double click kat sini. So dia akan pergi bawa ke satu another composition, which is car punya composition yang kita precomp tadi. So dia ada car, ada back, front, tayar betul balik kan. So awak klik dekat car punya ni, kita boleh tukar color dengan pergi ke effects, pergi ke color correction, kita ambil hue and saturation pun boleh. Mana ada hue ni. Okay, so kat sini awak boleh main tukar color dia. Yang ni nak buat dalam Photoshop pun boleh sebenarnya, tapi benda dah boleh buat dalam ni, so kita buat dalam ni. Okay, so katalah awak dah berkenan dengan color ni. Effect sebenarnya kalau nak awak main animation ni pun boleh sebenarnya. Katalah awak nak animate dia, awak boleh tukarkan sini. So saya pakai color range punya ni. So bila pergerakan ni dia bertukar-tukar color. Dah macam cartoon lah, memang cartoon pun. Okay, itu salah satu benda lah yang kita boleh buat. Semasa dia bergerak tu dia jadi macam ni. Alright. Okay, letak sound pula. Last sekali benda yang kita boleh buat ialah kita letak sound. Benda kita letak bahagian bawah sekali. Okay, kalau saya tekan okay, so itu sound dia. Macam mana kita nak access dia punya, kita contoh nak buat fade in sound, ataupun kita nak buat dia kuat sikit sound, mungkin slow sangat, awak tekan L. Tekan L untuk pergi ke audio level, which is sekarang ni dia base, dia punya what? Dia punya default sound dia daripada 0 dB ni. So 0 ni dia punya default ikut mana yang original sound lah. Kalau awak naikkan value dia akan jadi makin kuat. Tapi kalau katalah awak nak buat fade in, kita boleh klik dekat sini. Dia pergi pada awal, kita buat dia macam negatif, I don't know, 30. So bila kita akan play, dia akan fade in. Tak dengar sangat, so saya buat jauh sikit. Okay, so awal-awal tu dia senyap dulu, then kita makin laju, makin kuat kat ujung. Okay, macam mana kalau kita nak tengok dia punya waveform yang ada macam turun naik tu, awak tekan L 2 kali, tekan L 2 kali, so dia akan keluar dia punya waveform. Yang ni dia tak betul turun ni, so yang ni awak boleh tu kurangkan lagi. So waveform tekan L, awak boleh kurangkan lagi lah dia punya tu, sebab ni dia still ada sound depan.
So L awak tekan 2 kali je, dia akan keluar daripada waveform tu. So awak boleh check lah kat mana ni dia punya level dia kalau awak nak main dengan audio kan. Okay, so itu some of the shortcut key yang saya boleh share dengan korang. Nanti saya buat satu timetable cantik yang awak boleh tengok, refer balik kalau awak lupa dengan benda yang saya cakapkan tadi tu. Nanti saya try buat. Alright, so kalau sekarang benda last sekali kita nak buat ialah kita nak render out the video. So pergi ke composition, add to render queue. So ini benda yang saya cakap awal-awal tadi, add to render queue ni macam export lah file dia. So pergi ke render setting, basically tak ada apa benda yang kita nak adjust kat sini, kecuali kalau awak rasa untuk permulaan nak tunjuk pada klien. So klien selalunya kalau benda tu deadline very tight dalam 2-3 hari dan awak kena hantar the first draft pada klien. Selalu first draft saya tak render full lah, saya tak render full HD, saya render half je. So awak boleh pergi dengan cara pergi ke resolution, awak tukar kepada half. So dia akan potong 2. So awak akan dapat size daripada ni lah. So ni saya nampak 0x360, half daripada size 1280. So awak hantar dulu size yang kecil, supaya bukan apa, nak bagi cepat proses ni. Proses komen tu cepat. Awak render sini cepat, awak boleh hantar dia cepat, and dia pun komen cepat. Okay, kalau awak render size full, takut akan ambil masa lah 4 jam, buang masa 4 jam untuk render the footage, untuk beri komen, bukan final lagi tau, untuk just komen je dulu. So akan buang banyak masa lah. So kita render half dulu, mungkin akan ambil masa 2 jam ke. Kalau kita rasa 2 jam lama, kita ambil third. Tapi third tu kadang video dia kecil sangat, takut nanti klien susah nak tengok. So awak just render dalam half pun okay. So render out, hantar pada dia kata komen, dia kata okay, dia suka dan dia puas hati, dan dia minta request for final version, dan awak render full version sah lepas tu, dan awak hantar sekali lagi. Alright, so kita yang ni kita biarkan kepada full. Okay, kita nak render full size, yang lain saya tak kacau, kita ikut je yang kita dah set 24 frame per second. Tekan ok. Lepas tu kita pergi, ini paling penting sekali kat output module ni, pergi ke ni. Saya memang prefer korang pakai QuickTime, pasal dia punya format dia punya quality dia cantik, and then dia punya size dia pun tak terlalu besar sangat. Kalau kata awak punya dalam list ni tak ada QuickTime, means PC awak tu awak tak install QuickTime. Okay, kalau dalam list tak ada QuickTime, dan awak tak install QuickTime punya player tu. So awak kena tutup balik After Effects awak, save your file, pergi install QuickTime. QuickTime tu free je, rasanya dekat Apple website awak boleh download QuickTime. Once awak dah install dekat PC, awak boleh buka balik. Selalunya memang takkan ada masalah, dia akan ada dalam list tu. Awak pilih QuickTime, kita ambil format options, video codec. Awak nak the best format, awak ambil animation. Dia memang tak compress langsung file, tapi dia punya size dia huge, besar gila, berganda-ganda daripada size yang selalu saya hantar H.264 je. Okay, so lalu saya akan pakai this format lah, H.264. Lepas tu saya tekan ok. Lepas tu kita tekan ok. Lepas tu kita output tu ni dekat mana kita nak render lah. So saya pilih dekat saya selalu blur kat sini. Semester mungkin kita ambil tempat yang saya renderkan tadi lah. Subjects, post production, tutorial week 3, animate car. Tekan save, and then kita tekan render. Okay, dia akan bergerak macam ni lah. Yang benda dia simple je, so dia sekejap je lah. So nanti bila dia dah siap, selalu time ni saya akan pergi baring. So ada bunyi macam loceng tu tandanya dia dah siap lah. So saya kena cabut earphone, kuat gila bunyi dia. Alright, so itu tanda dia. Harap-harap korang dengar. Saya pun tak sure recording ni masuk ke tak, sound yang tadi tu. Okay, so kita nak check balik file yang kita dah render tadi. So mana dia? Oh ni, sorry, tak nampak. Okay, itu saja benda kita ni. Benda simple je, tapi saya rasa dengan buat tutorial ni, awak basically tahu sikit tentang dia punya shortcut key, benda apa yang kita boleh buat dalam After Effects ni. So nanti kita akan buat lebih advance sikit lagi pada minggu depan dan minggu-minggu berikutnya. So itu saja untuk hari ini. Thank you. Assalamualaikum.